Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang Tok Syekh Duyung. Tok Syekh Duyung ni nama dia ialah Haji Wan Abdullah ataupun Haji Wan Abdullah bin Wan Muhammad Amin bin Wan Yaqub Al-Fattani. Dia ni adalah guru kepada tiga sultan, Sultan Omar, Sultan Ahmad Shah II, juga Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Beliau juga merupakan mufti kepada tiga orang sultan yang disebutkan tadi. Tok Syekh Duyung ni lahir pada 1802 Masihi ataupun 1216 Hijrah di kampung Cabang 3 Fattani. Beliau merupakan anak tunggal kepada Wan Muhammad Amin ataupun orang panggil Tok Syekh Qadhi Al-Fattani. Tok Syekh Qadhi Al-Fattani, anak tunggalnya Tok Syekh Duyung yang namanya Wan Abdullah. Ibu kepada Tok Syekh Duyung nama dia Wan Aminah binti Wan Rahman, yang sama silsilah dengan Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas yang telah kita bincangkan dahulu. Ketika kecilnya, Tok Syekh Duyung ni belajar bersama dengan ayahnya, Wan Muhammad Amin ataupun panggil Tok Syekh Qadhi Al-Fattani, sehingga berlakunya peperangan di antara Kedah bersama dengan Fattani menentang dengan Siam. Apabila Siam ingin menyerang negeri Fattani Darussalam, lalu Fattani Darussalam meminta pertolongan daripada kerajaan Kedah. Sultan Kedah menghantar Syekh Mas'ud Al-Banjari. Dan di sana juga peperangan ini dapat diketahui oleh Syekh Abdul Samad Palembang. Lalu Syekh Abdul Samad Palembang datang daripada Palembang memberi pertolongan kepada kerajaan Fattani Darussalam pada waktu itu. Makanya sebelum berlaku peperangan tersebut, Tok Syekh Duyung ni sempat belajar bersama dengan Syekh Dawud Al-Fattani di Pondok Bendang Daya dan di Pondok Samla. Apabila berlakunya peperangan di antara kerajaan Kedah, kerajaan Fattani bersama Kedah berlawan dengan kerajaan Siam, maka peperangan tersebut menyebabkan meninggalnya ataupun syahidnya Syekh Abdul Samad Palembang, juga meninggalnya ataupun syahidnya Syekh Mas'ud Al-Banjari. Sebelum syahid kedua-dua orang itu, berlaku satu pertemuan di antara Syekh Abdul Samad Palembang, Syekh Daud Fattani, Tok Syekh Qadhi dan beberapa orang saja di dalam peperangan tersebut, iaitu pertemuan sulit di antara mereka ini. Lalu daripada pertemuan tersebut, Syekh Abdul Samad Palembang mengarahkan kepada Syekh Daud Fattani dan juga Tok Syekh Qadhi Al-Fattani untuk mengundurkan diri daripada peperangan. Lalunya Tok Syekh Qadhi Al-Fattani ini dilantik menjadi ketua untuk menyelamatkan wanita-wanita, anak-anak kecil, orang-orang Fattani ini. Lalu Tok Syekh Qadhi Al-Fattani ini menyelamatkan wanita-wanita dan orang-orang Fattani ini berpindah ke negeri Terengganu Darul Iman. Apabila mula-mula sebelum datang ke negeri Terengganu, Tok Syekh Qadhi Al-Fattani singgah dulu di negeri Kelantan. Ketika di Kelantan, Sultan Kelantan ataupun kerajaan Kelantan dia mendapat tekanan daripada kerajaan Siam. Lalunya Tok Syekh Qadhi Al-Fattani dan beberapa orang penduduk-penduduk daripada peperangan tersebut datang ke negeri Terengganu Darul Iman. Duduk di Kampung Paya Bunga di Bandar Kuala Terengganu, duduk di Kampung Paya Bunga hasil daripada kebenaran Sultan Omar pada waktu tersebut. Sultan Omar memberi satu kawasan di Kampung Paya Bunga itu untuk diduduki oleh Tok Syekh Qadhi ataupun ayah kepada Tok Syekh Duyung. Lalu Tok Syekh Qadhi ni duduk di situ di Kampung Paya Bunga itu, dan Tok Syekh Qadhi itu sendiri dilantik sebagai mufti oleh Sultan Omar ataupun dipanggil Baginda Omar. Maka pada waktu itu Tok Syekh Duyung sambung belajar bersama ayahnya. Juga Tok Syekh Duyung sambung lagi belajar bersama Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas. Setelah daripada peperangan, Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas pulang,
Tok Syekh Qadhi menyelamatkan beberapa orang penduduk, semua penduduk-penduduk di Fatani itu. Syekh Abdul Qadir Bukit Bayah juga Syekh Daud Al-Fatani. Tetapi Syekh Daud Al-Fatani duduk sementara sahaja di kampung Pulau Duyung kecil itu sebelum dia melanjutkan perjalanan ke Makkah Al-Mukarramah. Lalu Syekh Abdul Qadir Bukit Bayah membuka pondok di kampung Pulau Duyung kecil, juga di kampung Paya Bunga, dekat kampung Bukit Bayas. Dia berulang alik begitulah tu Syekh Abdul Qadir Bukit Bayah. Masa ketika Syekh Abdul Qadir Bukit Bayah ni buka pondok itulah Tok Syekh Duyung ini belajar bersama dengan Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas. Dalam belajar itulah Tok Syekh Duyung ini bertemu dengan rakan-rakannya seperti Tokku Tuan Besar, ayah kepada Tokku Paluh. Maka rakan seperguanglah Tok Syekh Duyung ini bersama dengan Tokku Tuan Besar ketika belajar di pondok Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas. Pada 1830-an selepas daripada peperangan tersebut, makanya Tok Syekh Duyung ini melanjutkan lagi pelajarannya di Makkah Al-Mukarramah. Disambung belajar di Makkah Al-Mukarramah. Dan pada 1834 ketika Syekh Duyung ini belajar di Makkah, ayah dia Tok Syekh Qadhi meninggal dunia. Ayah kepada Tok Syekh Duyung, Wang Muhammad Amin tu, Tok Syekh Qadhi meninggal dunia pada 1834. Makanya setelah daripada meninggalnya Tok Syekh Qadhi ataupun Wang Muhammad Amin, ayah kepada Tok Syekh Duyung, maka Syekh Abdul Qadir Bukit Bayah itu dilantik menjadi mufti, menggantikan kepada Tok Syekh Qadhi itu sendiri. Maka tetapi Tok Syekh Duyung masih lagi belajar di Mekah pada waktu itu. Maka Tok Syekh Duyung belajar di Mekah selama 14 tahun. Guru-gurunya di Mekah ialah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Ramli, Syekh Said Ibrahim Al-Kurdi. Itu adalah guru-guru yang mengajar Tok Syekh Duyung. Setelah daripada 14 tahun belajar di Makkah Al-Mukarramah, pada 1846 Masihi pulanglah Tok Syekh Duyung ini daripada Makkah Al-Mukarramah dan duduk di kampung Paya Bunga di Terengganu. Tapi dia kata dia nak duduk di Pulau Duyung. Dia nak duduk di Pulau Duyung. Maka mustautinlah Tok Syekh Duyung ini di kampung Pulau Duyung kecil Kuala Terengganu. Maka setelah daripada pulang itu, Tok Syekh Duyung ini menyambung legasi pondok Duyung yang diasaskan oleh ayahnya sendiri Tok Syekh Qadhi, yang diteruskan oleh legasi pondok Syekh Abdul Qadir Bukit Bayah. Setelah daripada ayah Tok Syekh Duyung, Tok Syekh Qadhi ini meninggal dunia, diteruskan oleh Syekh Abdul Qadir Bukit Bayah. Maka apabila Syekh Abdul Qadir Bukit Bayah menumpukan sepenuhnya di Bukit Bayas, di pondok Bukit Bayas, maka pondok yang ada di Duyung, juga di Paya Bunga itu dia ambil alih oleh Tok Syekh Duyung. Maka Tok Syekh Duyung sepenuhnya dia menumpukan gelaran di Pulau Duyung, Pulau Duyung kecil, sehingga mendapat gelaran Tok Syekh Duyung itu sendiri. Asal dia Tok Syekh Duyung ni gelaran kepada Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas. Ketika Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas duduk mengajar di pondok di Duyung kecil tu, setelah Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas menumpukan sepenuhnya pondok di Bukit Bayas, maka Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas terkenal dengan Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas. Dan Tok Syekh Duyung itu apabila dia mengambil alih sepenuhnya memberi tumpuan di pondok Duyung kecil itu, maka terkenal gelarannya dengan Tok Syekh Duyung. Pribadi Tok Syekh Duyung ni seorang yang sangat tegas dan sangat disiplin dalam mengamalkan ilmu agama Islam. Kita disiplin dia ni kita boleh lihat apabila penduduk ataupun orang-orang yang ingin ziarah rumahnya di Pulau Duyung tu, maka dilarang sama sekali mengisap rokok. Sekali pun budak raja ataupun hari ini orang panggilnya PDRM, polis diraja Malaysia. Dulunya panggil budak raja. Budak raja ataupun polis itu sendiri kalau nak datang ke Pulau Duyung dilarang sama sekali untuk mengisap rokok. Juga dia ini Tok Syekh Duyung ini tidak benarkan orang asing untuk singgah di Pulau Duyung kecil itu, kecuali setelah kebenaran daripada Tok Syekh Duyung. Setelah mendapat kebenaran daripada Tok Syekh Duyung, barulah orang boleh singgah di Pulau Duyung, mana-mana orang asing. Para pelajar pondok di Pulau Duyung itu kalau ingin keluar ke bandar
di bandar untuk pergi ke pasar, maka wajib bawa sapu tangan. Tujuannya apa? Untuk menjaga pandangan daripada melihat aurat wanita-wanita di pasar. Dan begitu juga sekiranya ada kematian di mana-mana tempat di negeri Terengganu ni. Sekiranya Tok Syekh Duyung yang menziarahi kematian tersebut, maka dia sendirilah akan solat jenazah, dia sendirilah akan hantar jenazah ke kubur, dan dia sendirilah akan baca talqin untuk si mati, dan dilarang membagi hadiah kepadanya. Kerana katanya itu adalah fardu kifayah, iaitu disiplin ataupun peribadi Tok Syekh Duyung. Anak murid Tok Syekh Duyung ni ramai. Antaranya yang terkenal ialah Tok Paluh. Tok Paluh itu belajar dengan Tok Syekh Duyung. Begitu juga Sultan Omar ni dan Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Dan individu-individu inilah yang berkayuh dengan perahunya daripada rumah masing-masing datang ke Pulau Duyung kecil untuk belajar bersama dengan Tok Syekh Duyung. Semasa pemerintahan Sultan Omar, juga Sultan Ahmad Shah II, juga Sultan Zainal Abidin yang ketiga, Tok Syekh Duyung dilantik sebagai mufti. Mufti ataupun satu riwayat sebut qadhi. Semasa Sultan Omar pada tahun 1874 berlaku satu pemberontakan. Di Besut. Maka Tok Syekh Duyung ini dihantar oleh Sultan Omar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu Tok Syekh Duyung ini menaiki gajah menuju ke Kelantan, berjumpa dengan Sultan Kelantan. Dalam pertemuan tersebut, kesemuanya tunduk patuh kepada nasihat daripada Tok Syekh Duyung. Lalu pemberontakan dapat dihentikan dengan puas hati oleh kedua-dua belah pihak. Itu di antara karamah Tok Syekh Duyung. Karamah lain lagi yang ada pada Tok Syekh Duyung ni ialah pernah seorang pencuri masuk ke dalam rumah Tok Syekh Duyung ni. Maka pencuri tersebut tidak dapat bergerak sehinggalah pada waktu pagi. Selepas pada waktu pagi tu, Tok Syekh Duyung masuk dalam rumahnya dan dia pun tepuk bahu kepada pencuri tersebut. Barulah pencuri tersebut boleh bergerak dan minta maaf kepada Tok Syekh Duyung kerana masuk
itu Tok Syekh Duyung. Marilah sama-sama kita mensedekahkan Al-Fatihah buat almarhum Tok Syekh Duyung rahimahullah. Al-Fatihah.